Zuhur, saya risau. Takut jasad ada di sini tapi ruh ada dalam bilik. Moga-moga ruh pun ikut keluar bersama-sama insya-Allah. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Ada satu hari Nabi bagi tahu kepada Sayyidina Talhah. Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Sayyidina Talhah di antara sahabat yang berada dengan Nabi di bumi Madinah. Satu hari Sayyidina Talhah mendapati ada dua orang adik-beradik datang bertemu dengan Nabi. Ketika mereka datang bertemu dengan Nabi, mereka berada di depan Nabi, lalu mereka melafazkan kalimah syahadah di hadapan Nabi. Kata Sayyidina Talhah, aku mendapati ketika mana dua orang lelaki tadi, si abang dan si adik, telah pun masuk agama Islam, lalu mereka kembali ke rumah mereka masing-masing. Alhasil, abangnya jenis orang yang suka ke depan, aktivis Islam. Pantang ada seruan jihad, maka abanglah yang akan pergi. Pantang ada gotong royong, maka abanglah yang akan pergi. Abang dia suka ke depan. Tapi si adik, perangai si adik ni dia tak suka bergaul sangat dengan orang ramai. Kalau ada panggilan jihad, abangnya sahaja yang pergi, tapi si adik akan duduk di rumah, jaga di rumah. Ada satu peperangan yang disertai oleh abang. Dan alhasil daripada peperangan itu, kata Sayyidina Talhah, kami mendapati abangnya telah pun syahid dalam peperangan itu. Dan berita yang abangnya telah pun syahid kami bawa bertemu dengan adik. Bagi tahu kepada adik, sesungguhnya abang kamu telah pun syahid dalam medan perang. Maka apa kata adik itu? Aku redha dengan kematian abangku. Kata Sayyidina Talhah, daripada itulah aku tidak lagi bertemu dengan si adik. Tapi pada tahun hadapan aku mendengar satu berita yang adiknya telah meninggal dunia setahun selepas abangnya meninggal dunia. Lalu kata Sayyidina Talhah, selang beberapa hari aku dapat satu mimpi. Aku melihat dua beradik tadi berada di depan syurga. Apa makna dia? Ketika kita melihat orang yang berada di depan syurga, mereka telah pun melepasi tiang sirat, telah pun melepasi pada mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Aku mendapati ada dua adik-beradik tadi. Mereka berada di depan pintu syurga, sedang duduk di depan pintu syurga. Aku hairan kerana aku melihat ketika mana mereka berada di depan pintu syurga, tiba-tiba keluarlah seorang malaikat untuk memanggil mereka masuk dalam syurga. Hairannya aku pada hari itu, malaikat tidak panggil si abang dahulu, tapi malaikat memanggil si adik untuk masuk dalam syurga dahulu. Sayyidina Talhah ketika mana menceritakan hadis ini dalam keadaan kehairanan. Kenapa? Kerana bagaimana mungkin adiknya boleh masuk syurga dahulu daripada abang? Kalaulah kita tengok di manakah abang yang meninggal dalam peperangan. Apa status abang yang meninggal? Syahid. Sepatutnya abang yang masuk dahulu. Tapi kenapa si adik yang masuk dahulu dalam syurga? Persoalan itulah Sayyidina Talhah datang bertemu dengan Nabi. Diceritakan kepada Nabi, ya Rasulullah, baru sebentar tadi aku dapat satu mimpi sekian-sekian. Hairannya aku dalam mimpi aku, ya Rasulullah, bagaimana mungkin si abang boleh masuk syurga kemudian daripada si adik? Apa yang dilakukan oleh adik itu? Sebab aku mendapati adiknya meninggal dunia setahun selepas kematian si abang. So apa jawab Nabi SAW? Jawapan Nabi kepada Sayyidina Talhah, wahai Talhah, ketika mana kamu mendapati adiknya telah meninggal dunia setahun selepas kematian abangnya, pada tahun yang kedua itu, Allah telah pun turunkan syariat untuk berpuasa. Pada tahun yang kedua itulah adiknya sempat bertemu dengan Lailatul Qadar. Disebabkan adiknya sempat bertemu dengan Ramadan dan Lailatul Qadar, pahala si adik itu dengan abang sejauh di antara langit dan bumi. Sekali sahaja bertemu dengan Ramadan, pahalanya di antara langit dan bumi. Sekali sahaja bertemu dengan Lailatul Qadar, pahalanya di antara langit dan bumi. Subhanallah. Ini kita pada hari ini. Mungkin rata-rata kita golongan pelajar mungkin dalam 13 sampai 18. Golongan ibu-ibu mungkin atas 40. Kalaulah usia kita 40 tahun pada hari ini, bermakna 35 tahun
kita bertemu dengan Ramadan, 35 kali kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Itu pun adakah yakin kita bertemu dengan Lailatul Qadar? Dan adakah yakin 35 tahun Ramadan kita yang sebelum ni adalah Ramadan yang terbaik? Saya hairan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu sifat peribadi setiap daripada kita. Allah kenal bagaimana perangai kita ni. Kalaulah kita hari ni ada orang buat salah kepada kita, tiba-tiba ada budak sedang main bola, bola tersepak pasu kesayangan kita. Kali pertama budak tu datang minta maaf, makcik, tak sengaja. So kita ni bila dengar budak minta maaf, kita lembut, kita maafkan. Jangan ulang lagi, kita bagi tahu. So anak tu, okey, kami tak akan ulang lagi. Esokan budak tu bermain lagi sekali, terkena pula pasu yang kedua yang lagi mahal daripada pasu yang pertama. Pandai pula budak tu. Kena pasu yang kedua lagi mahal daripada pasu yang pertama. Kita dah naik angin. So kita nak marah, tapi belum sempat kita marah, budak tu datang minta maaf makcik, minta maaf makcik. Lembut hati kita balik. Kita ni bila orang minta maaf lembut. Tapi bila kali ketiga budak tu buat lagi sekali, kemaafan kita tidak ada makna ketika itu. Aku dah bagi warning kepada kamu 3 kali, kamu merosakkan peluang yang aku bagi. Peluang yang makcik bagi, kamu rosakkan. Hari ini makcik tak benarkan kamu bermain bola lagi. Kita akan bawa jumpa mak ayah dia. Sebab kesabaran kita ada satu tahap. 3 kali cukup. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, dia tahu sifat peribadi kita. Allah, kalaulah kita tengok, Allah tahu bagaimana layanan kita dengan Ramadan pada tahun lepas. Allah nampak dan Allah lihat bagaimana layanan kita pada Ramadan 2 tahun lepas. Banyak mana amal ibadah yang kita tinggal. Banyak mana perbuatan baik yang kita tinggal. Malah kita melakukan perbuatan yang tidak mendatangkan pahala. Banyak mana. Tapi kenapa Allah masih lagi datangkan Ramadan demi Ramadan kepada kita? Sedangkan boleh sahaja kamu ni tidak rebut peluang yang aku bagi. Aku matikan kamu sebelum datangnya Ramadan. Tapi kenapa hari ini Allah masih lagi beri peluang untuk kita masuk dalam bulan Ramadan? Jawapan para ulama ada 2 sebab. Sebab yang pertama kata para ulama, Allah tahu 11 bulan yang lain kita banyak dosa kepada Allah. Aku pertemukan kamu dalam bulan Ramadan kerana bulan Ramadan 1 bulan yang aku buka pintu taubat. Aku nak kamu taubat kepadaku. Dan sebab yang kedua kata para ulama, disebabkan 11 bulan yang lain banyak ibadah yang kamu rugikan, banyak ibadah yang kamu tinggalkan. Bulan Ramadan lah aku nak kamu betul-betul fokus, perbanyakkan ibadah pahala kamu dalam bulan Ramadan. Sebab banyak kawan-kawan kita di luar sana, mereka berdoa daripada bulan Rajab, wa ballighna Ramadan, wahai Allah sampaikan kami dalam bulan Ramadan. Tapi banyak mana yang Allah kabulkan doa mereka? Kalaulah kita tanya kepada tim petugas, tim tugas yang menjaga kubur, mereka akan kata kubur ni akan penuh. Dalam satu tanah tu akan penuh berapa hari. Tak sampai sebulan kawasan ini akan penuh. Tak sampai sebulan 1 ekar akan penuh. Sebab bukan semua orang yang Allah kabulkan doa mereka untuk masuk dalam bulan Ramadan. Tapi hari ini Allah pertemukan. Malah tak cukup dengan itu, Allah bagi peluang untuk kita berpuasa kepada Allah. Dan kalaulah peluang ini kita sia-siakan, mana lagi tempat kita nak berpayung di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita nak buat di atas dunia pada hari ini? Kalaulah kita tengok, dunia ni adalah satu tempat persinggahan. Dunia kita tak akan kekal selama-lamanya. Belum pernah lagi ada manusia yang boleh hidup lebih daripada 1000 tahun. Belum pernah ada lagi manusia yang boleh hidup lebih daripada 2000 tahun. Kenapa mereka boleh hidup ratusan tahun? Kerana usia mereka mengikut nabi-nabi mereka. Berbaloi umur umat Nabi Nuh kerana usia Nabi Nuh 900 tahun. Disebabkan itulah usia umat Nabi Nuh 900 tahun, 800 tahun. Dia takkanlah umur umat Nabi Nuh, umur Nabi Nuh 900 tahun, tapi umur umatnya 60 tahun. Siapa Nabi Nuh nak berdakwah? So kena logik. Begitulah umat Nabi SAW 60 ke 70 tahun. So lepas daripada itu kita akan bertemu dengan Allah dan kita akan membawa segala pahala yang kita ada pada hari ini.
Disebabkan itulah satu pesanan daripada Nabi, badiru bil a'mal. Bersegeralah kamu beramal ibadah. Amal ibadah bagaimana sebenarnya yang dituntut oleh Allah? Amal ibadahlah kamu sehinggakan kamu nak berebut di antara kamu masing-masing. Sebab itulah perasan tak hari ni, kalaulah kita pergi ke ibadah umrah, sampai ibadah umrah sampai di Kaabah, berada di depan Kaabah, tiba-tiba kita rasa nak solat sunat, tiba-tiba nak baca Quran, tiba-tiba nak zikir, tiba-tiba nak sujud, tiba-tiba nak tawaf. Sedangkan di Malaysia tak solat sunat pun. Di Malaysia baca Quran jarang-jarang. Di Malaysia nak berzikir susah. Tapi kenapa ketika kami berada di bumi Mekah, kami rajin nak beramal ibadah. Malah iman kita ketika itu lebih alim daripada imam masjid. Teralim sangat. Kalau iman tu kita bawa ke Malaysia, kita lagi alim daripada imam. Tapi ketika kita balik ke Malaysia, berubah jadi asal balik kan. Sebab jawapan para ulama, bi'ah. Apa tu bi'ah? Suasana. Sebab itulah tak salah dan tak betul, dan saya boleh katakan betul keputusan yang kita ambil untuk duduk dalam satu komuniti yang ada bi'ah solehah, suasana Islam tu. Sebab itulah Nabi SAW satu hari, Nabi duduk bersama dengan para sahabat macam ni. Tiba-tiba Nabi bangun. Nabi bangun. Ketika Nabi bangun, Nabi tanya kepada para sahabat, siapa di antara kamu yang berpuasa pada hari ini? Semua para sahabat tunduk dan tidak ada orang berpuasa. Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini kata, kami dalam keadaan berdiam diri, tiba-tiba kami mendengar seorang lelaki yang mengatakan, ana ya Rasulullah, aku berpuasa pada hari ini. Dan kami memandang orang itu adalah Abu Hurairah. Dan kami memandang orang itu adalah Abu Bakar. Dalam keadaan seluruh para sahabat berdiam diri, tidak ada seorang pun yang berpuasa, tiba-tiba Abu Bakar bangkit, aku ya Rasulullah, aku berpuasa pada hari ini. Soalan yang kedua Nabi tanya kepada para sahabat, siapa di antara kamu pada hari ini yang telah pun memberi sedekah kepada orang yang susah ataupun memberi makan kepada orang susah? Maka seluruh para sahabat terdiam. Tidak ada seorang daripada mereka yang sempat untuk memberi sedekah kepada orang susah. Tapi tiba-tiba aku mendengar seorang lelaki yang mengatakan, aku telah memberikannya Abu Bakar. Soalan yang ketiga Nabi tanya kepada para sahabat, siapa di antara kamu pada hari ini yang telah pun menziarahi orang sakit? Siapa yang di antara kamu yang telah ziarah orang sakit pada hari ini? Semua orang berdiam diri kerana waktu subuh, mana datang nak sempat orang ziarah orang sakit? Semua orang diam kecuali Sayyidina Abu Bakar. Aku ya Rasulullah, sempat tadi sebelum aku sampai ke sini aku ziarah orang yang sakit. Dan soalan yang keempat Nabi tanyakan kepada para sahabat, siapa di antara kamu pada hari ini sempat dan telah pun melakukan iringi jenazah ke kuburan? Tiba-tiba semua diam kecuali Sayyidina Abu Bakar. Semua orang melihat Abu Bakar betul-betul nak beriman kepada Allah, betul-betul nak beribadah kepada Allah. Lalu Nabi kata kepada seluruh para sahabat, barang siapa yang di antara kalian melakukan 4 perkara yang aku sebut tadi, maka syurgalah buat mereka. Subhanallah. Semudah itu untuk masuk syurga. Tapi yang susah adalah konsisten, berterusan. Nak bersedekah RM10 sekali sedekah RM100, boleh, tidak ada masalah. Tapi bagaimana kita boleh berterusan dalam beramal ibadah? Sebab itulah para sahabat, walaupun mereka malas, tapi mereka kena bangkit. Sebab mereka melihat sahabat-sahabat yang lain berlumba-lumba untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ada satu kisah yang berlaku kepada seorang sahabat dalam kalangan yang miskin. Seorang sahabat yang miskin, sahabat ni daripada Muhajirin. Muhajirin daripada mana adik-adik? Madinah kan? Muhajirin daripada Madinah, salah. Muhajirin daripada Mekah. Mak Husain saja. Tak sangka pula dia ikut apa saya cakap. Gurau. Okey. Ada satu kisah yang berlaku kepada para sahabat. Hadis ni hadis sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Boleh tulis, boleh cerita kepada kawan-kawan. Ada satu hari berlaku kepada para sahabat dalam golongan yang miskin.
Kisah ini disaksikan oleh Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, satu hari datang golongan miskin dalam kalangan muhajirin, datang bertemu dengan Nabi dalam keadaan yang kalut. Kalut. Datang bertemu dengan Nabi, bagaimana ya Rasulullah dengan kami? Habislah kami ya Rasulullah. Nabi tanya, kenapa? Apa yang berlaku kepada kamu? Maka kata golongan muhajirin tadi, ya Rasulullah, habislah kami ya Rasulullah. Kami orang miskin ya Rasulullah. Kami tidak ada uang ya Rasulullah. Kami kais pagi makan pagi, kais petang makan petang ya Rasulullah. Bagaimana mungkin kami boleh mengatasi ibadah orang yang kaya? Sedangkan orang yang kaya di bumi Madinah, kami mendapati mereka boleh bersedekah, boleh infak. Ibadah yang dilakukan oleh orang yang kaya tidak mampu dilakukan oleh kami ya Rasulullah. Bagaimana nasib kami suatu ketika nanti ya Rasulullah? Tengok keluhan mereka. Lalu Nabi menenangkan para sahabat. Nabi kata kepada golongan yang miskin dalam muhajirin, adakah hari ini aku nak ajarkan satu zikir, dan seandainya kamu mengamalkan zikir ini, pahala yang bakal diterima oleh kamu lebih banyak daripada orang yang terdahulu dan lagi banyak daripada orang yang kemudian. Maknanya kalaulah kita amalkan zikir ini, tidak ada orang yang kemudian dan orang yang ke depan yang boleh mengatasi pahala daripada zikir ini. Tapi kalaulah orang tu buat juga zikir ini, maka kamu equal, kamu sama dengannya. Tapi kalau tidak ada orang buat dan kamu buat, maka pahala kamu tidak ada orang boleh atasi. Maka orang yang miskin tadi excited, gembira, mereka ajarkan kami ya Rasulullah. Apakah bentuk zikir itu ya Rasulullah? Maka Nabi ajarkan kepada para sahabat golongan miskin, setiap kali kamu solat fardu, pastikan kamu ada masa untuk duduk sekejap dan kamu berzikir kepada Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar 33 kali, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan kamu tutup zikir itu dengan ayat kursi. Nescaya pahala yang kamu akan dapat tidak ada manusia yang boleh mengatasinya. Besar. Ulama bincang kenapa Allah janjikan satu pahala yang besar kepada manusia semudah itu? Kerana Allah tahu bukan semua dalam kalangan kita mampu untuk buat ibadah ini. So kita tahu daripada kecil lagi kena berzikir subhanallah lepas daripada solat, tapi berapa ramai orang yang boleh duduk untuk berzikir? Sebab dia kalut duk fikir makanan dekat dapur, duduk kalut fikir anak dah balik, duk kalut nak sembang, duk kalut nak balas WhatsApp. Dunia mengejar mereka sampaikan mereka tidak ada masa untuk duduk sekejap berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya kata pada diri saya jugalah. Kalut nak kejar untuk sampai syak ke tempat kuliah. Kadang-kadang saya kuliah, saya berhenti solat dekat Petronas sekejap nak kejar kan. So cepat-cepat sebab nak kejar biar sampai tepat pada waktunya. Moga-moga Allah hitunglah, insya-Allah. Okey lagi ke? Okey. Ada yang mengantuk ke? Ada mengantuk, saya fadhal lah duduk kat luar. Dengar daripada luar. Panas, tak mengantuk lah kot kan. Baik, kita sambung sikit lagi. So, Nabi ajarkan kepada golongan muhajirin yang miskin zikir tadi. Kata Saidina Abu Hurairah, diceritakan kepada para tabi'in, selepas peristiwa itu, Nabi ajarkan kepada mereka zikir itu. Beberapa hari kemudian, sifat para sahabat memang tak boleh nak lari daripada tabligh, daripada sifat para Nabi menyampaikan. Mereka ni walaupun mereka ada satu amalan yang Nabi ajarkan kepada mereka, sifat para sahabat dia suka nak ajar kepada orang lain juga. Itu sifat lumrah kehidupan manusia dalam kalangan sahabat. Begitulah ketika mana beberapa hari kemudian golongan yang miskin tadi, muhajirin yang miskin tadi, datang bertemu dengan Nabi balik dalam keadaan resah gelisah. Habislah kami ya Rasulullah, binasalah kami ya Rasulullah, macam mana kami nak buat kali ini ya Rasulullah? Nabi tanya, kenapa? Zikir yang kamu ajarkan kepada kami tu ya Rasulullah, orang kaya dah pun tahu. Dan orang kaya dah pun mengamalkan zikir itu. Bagaimana kami nak atasi amal ibadah mereka ya Rasulullah? Tengok. Mereka tak risau akan keduniaan, tapi mereka risau bagaimana Allah memandang mereka pada hari ini.
Apa jawab Nabi? Biarkan mereka orang yang kaya. Sebab kekayaan itu adalah anugerah daripada Allah. Dan kamu fokus kepada diri kamu pada hari ini. Jawab Nabi. Kesimpulan yang kita boleh ambil daripada hadis ni. Yang pertama, para sahabat, mereka berlumba-lumba nak dapatkan redha Allah. Sebab mereka tahu alam akhirat nanti tidak ada pertengahan. Melainkan adanya syurga dan adanya neraka. Di saat buku amalan kita diberikan dengan tangan kanan kita akan angkat mengambil buku amalan kita. Maka ketika itulah kita akan bergembira membawa buku amalan. Kita akan pergi ke Telaga Kausar dan melihat wajah Nabi SAW. Dan ketika mana buku amalan kita angkat dengan tangan kiri, itulah satu penyesalan yang kita takkan boleh bayangkan sampai bila-bila. Sebab itulah ketika mana kita berjaya bawa buku amalan kita, kita berada di Telaga Kausar, kita menunggu anak-anak kita yang belum lagi sampai. Mana anakku ni, buku amalan. Mata kita akan berfokus kepada tangan anak-anak kita. Adakah buku amalan yang mereka bawa tangan kiri ke tangan kanan? Kita tengok daripada jauh, anak kita telah pun melepasi pada mahsyar. Daripada jauh kita nampak buku amalan. Dan alangkah ruginya kalaulah ketika itu anak kita bawa buku amalan dengan tangan kiri. Daripada jauh kesedihan seorang ibu melihat. Daripada jauh kesedihan seorang ibu terlihat akan anaknya bakal menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulan yang kedua yang diceritakan oleh para ulama daripada kisah tadi. Nak menjadi orang kaya itu ada kelebihan. Kerana orang yang miskin tidak boleh melakukan ibadah seperti mana ibadah orang yang kaya. Dan orang yang kaya boleh melakukan ibadah seperti orang miskin. Contoh, orang miskin, bukan kita nak memperendahkan sesiapa, tapi inilah hakikat yang diceritakan oleh Nabi SAW. Orang miskin, walaupun mereka ada keterbatasan dalam melakukan ibadah berbentuk sedekah, tapi Allah bagi peluang kepada mereka untuk memperbanyakkan zikir kepada Allah, memperbanyakkan masa dengan Allah. Orang yang kaya, walaupun mereka ada kelebihan yang boleh bagi sedekah, tapi banyak masa mereka sibuk nak cari harta. Banyak masa mereka sibuk nak kontrol rezeki mereka, nak kontrol harta mereka. Sebab itulah ada 4 soalan yang Allah akan tanya kepada kita sebelum kita berangkat daripada padang mahsyar. Selagi mana 4 soalan ini kita tak boleh jawab di hadapan Allah, kaki kita tidak boleh melangkah meninggalkan padang mahsyar. Soalan yang pertama Allah akan tanya kepada kita, wahai fulan bin fulan, aku bagi kepada umur kamu sekian-sekian. Aku bagi usia kepada kamu sampai 70 tahun. Aku bagi usia kepada kamu sampai 40 tahun. Aku bagi masa kepada kamu sampai 80 tahun. Adakah kamu manfaatkan sebaik mungkin usia yang aku bagi? Allah akan tanya. Setiap usia yang kita lalui, setiap masa yang kita lalui, Allah akan tanya. Soalan yang kedua Allah akan tanya kepada kita, wahai fulan, aku bagi kepada kamu rezeki yang banyak. Aku bagi harta yang banyak kepada kamu. Adakah kamu manfaatkan sebaik mungkin harta yang aku bagi? Ya Allah, aku manfaatkan sebaik mungkin. Dan adakah kamu bersedekah? Aku bersedekah, wahai Allah. Tapi adakah kita lupa? Sebenarnya Allah yang memberi rezeki kepada kita. Dan Allah tahu berapa banyak yang kita boleh bagi sedekah. Allah bagi rezeki 10,000 kepada kita. Tapi wahai Allah, aku sedekah 10 ringgit. Tapi kita lupa Allah Maha mengetahui berapa banyak wang yang ada dalam akaun bank kita. Dan soalan yang ketiga Allah akan tanya kepada kita, wahai fulan bin fulan, hari ini aku memberikan kamu ilmu. Aku memberikan kamu pengetahuan. Adakah kamu gunakan ilmu itu sebaik mungkin? Allah akan tanya. Dan adakah dengan ilmu itu kamu ajar kepada anak kamu? Adakah dengan ilmu itu kamu didik anak kamu? Dan soalan yang keempat Allah akan tanya berkaitan dengan tubuh badan kita. Adakah kamu guna sebaik mungkin tubuh badan kamu? Wahai Allah, hari itu, masa kamu nak tanya aku hari itu, wahai Allah, 4 hari bulan 3 hari itu, wahai Allah, aku penat nak solat. Maka aku tinggalkan solat sebab aku penat. Dalam keadaan kita lupa, Allah tahu berapa peratus yang kita boleh bangkit. Dan tahap mana tubuh badan kita berfungsi ketika itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Inilah kita tengok para sahabat salafun soleh. Mereka sentiasa beramal ibadah sebab mereka tahu hidup kita ni tak lama, melainkan hidup kita ni menuju ke alam barzakh. Hidup kita ni menuju ke alam mahsyar.
dan hidup kita di semata-mata kita nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita masuk dalam bulan Ramadan. Hari ini kita berpuasa berapa lama? 13 jam lebih kurang kan? 13 jam ke ada 15 jam? Saya nak puasa lebih sikit Ustaz, jangan. Sebab puasa ni kita kena buka awal. Contoh masuk waktu ni, masuk waktu 7.30. Bukan bermakna berbuka awal tu 7.15 dah berbuka. Masuk 7.30 lah kena berbuka. Tapi sahur lagi lambat lagi bagus. Kalaulah kita tengok hari ini kita berpuasa selama 13 jam plus minus. Tapi satu hari nanti kita akan berpuasa di atas muka bumi selama 8,000 jam. 8,000 jam kita akan berpuasa kepada Allah. Dalam keadaan 8,000 jam itu kita tidak boleh makan. Dalam 8,000 jam itu kita tak boleh minum. Dalam 8,000 jam itu kita tak boleh memasukkan anything dalam mulut kita dan mengenyangkan perut kita. Berapa lama? 8,000 jam. Jom kita cuba calculate. Boleh buka kalkulator? Semua ada kalkulator ke para pelajar? Tak ada? Tak apa, Ustaz ada kalkulator. Dalam satu hadis Nabi SAW, kenapa saya bagi tahu demikian? Ada dalam satu hadis Nabi bagi tahu, akan sampai pada satu zaman, manusia akan mengalami satu kemarau yang menyebabkan mereka dalam keadaan kelaparan yang sangat dahsyat. Zaman itu pasti berlaku. Selagi mana zaman itu tidak berlaku, selagi itulah manusia tidak boleh berlakunya kiamat. So, hari ini kita berpuasa selama 13 jam. Satu hari nanti, sebelum berlakunya kiamat, kita dipaksa oleh Allah berpuasa selama 8,000 jam. Kenapa 8,000 jam? Kerana pada hari itu, Allah memperlambatkan pergerakan matahari dan Allah memperlambatkan pergerakan bulan. Hari pertama, kata Nabi, seumpama setahun. Hari pertama seumpama setahun. Hari kedua seumpama sebulan. Hari ketiga seumpama seminggu. Hari keempat barulah berlalu seperti hari-hari biasa. Zaman bilakah itu akan berlaku? Zaman Al-Masih Dajjal. Kenapa Ustaz kata 8,000 jam? Kerana hari pertama Nabi sebut seumpama 365 hari. Adakah itu kiasan ataupun hakikat? Jawapannya itu adalah hakikat, bukan kiasan daripada Nabi. Sebab daripada hadis itu, sahabat tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, adakah cukup kami solat 5 waktu pada hari pertama?" Jawapan Nabi kata, tak cukup. Solatlah mengikut kiraan kamu. Daripada zuhur pergi asar, mengambil masa 3 ke 4 jam. Cukup 4 jam, maka solatlah asar. Daripada asar pergi ke maghrib, 2 ke 3 jam, kiralah mengikut kiraan kamu. So, kalaulah kita tengok, para pelajar sekalian, kalaulah kita tengok 365 hari, kita darabkan dengan 24, maka ketika itu kita akan dapat 8,760 jam. Bayangkan 8,760 jam kita bahagikan dengan 2. 4,380 siang, 4,380 malam. Subhanallah. Hari ini kalaulah kita berpuasa satu hari, bibir kita dah mula merkah, betul tak? Dah mula kering. Kalaulah 2 hari kita berpuasa tanpa kita makan, bibir kita akan ada kesan luka. Lidah kita akan mula jadi kering. Buah pinggang kita mula rosak. Pankreas kita mula rosak. Bagaimana kita akan menjadi dehydration. Kulit kita bila kita garu akan ada kesan sebab dah kering. Kawan saya pernah pergi ke satu tempat. Tempat itu kamp pelarian Syria di bumi Jordan. Dia nak bawa bekalan makanan daripada Malaysia. Sebab mereka berlakunya peperangan. Orang Syria berlaku peperangan, dia lari ke bumi Jordan. Menjadi pelarian, tak boleh bekerja, tak boleh nak belajar, tak boleh nak ada rumah. So mereka mendirikan khemah-khemah. Kawan saya cerita, bila kami nak bawa kontena masuk dalam tempat itu, kami dimaklumkan mereka tidak makan selama 2 bulan.
bersama tim perubatan sampai. Bila 2 bulan sampai di situ, bila mana 2 bulan tak makan, masuk kem pelarian Syria dengan kontena makanan. Sesampai saja di sepadan itu, orang ramai, orang yang berada di situ bergebuk, berlari di arah belakang kontena itu. Saya tanya kenapa? Sebab mereka lapar lah Ustaz. Yang berlari itu dalam kalangan lelaki. Mereka nakkan makanan kerana mereka melihat ibu mereka yang berada dalam khemah dalam keadaan kelaparan. Mereka nakkan makanan kerana mereka mendapati anak-anak mereka dalam keadaan kelaparan berada di rumah, dalam khemah. So, bila mana pintu kontena dibuka, mereka berebut dapatkan makanan. Bukan untuk diri mereka pun, tapi mereka fikir bagaimana keluarga mereka. Tim medik sampai. Tim medik kata, ramai mana yang mati disebabkan gula yang rendah, disebabkan kebuluran. Kalau orang ada kencing manis, hari-hari dia akan jadi hypo, gula kurang. Bila gula kurang, lama-lama akan mati. Banyak ratusan mati di kamp pelarian Syria sebab mereka tak makan selama 2 bulan. Bayi-bayi yang hanya boleh minum susu, ibunya tak boleh menghasilkan susu sebab ibunya tak makan. Bagaimana susu nak dihasilkan? Lepas makanan diagihkan. Budak-budak datang. Budak-budak kata, wahai ammu, wahai pakcik, boleh tak kami nakkan makanan? Wahai pakcik, boleh tak kami nakkan kotak yang ada dalam kontena? Kawan saya kata tak boleh. Sebab nanti kamu akan buat sepa. Sebab di antara misi itu bukan misi makanan saja, bukan misi kesihatan saja, tapi misi kebersihan untuk bersihkan kawasan itu. Tak boleh nanti kamu kotorkan tempat ini. Tidak wahai ammu, tidak wahai pakcik. Kami tidak akan buat main kotak itu. Seandainya makanan yang kamu bagi kepada kami itu makanan telah pun habis kami guna, maka kotak itulah kami akan jadikan makanan. Kami akan rebus, kami akan makan daripada sup kotak itu. Siapa yang cakap? Budak-budak. Bagaimana budak ini boleh ada satu pemikiran yang begini? Sebab mereka ditekan untuk berfikir demikian. Sebab mereka tak makan selama 2 bulan. Disebabkan pemikiran mereka kena fikir lebih matang daripada orang yang selayaknya. Tapi satu hari nanti kita kena berpuasa di hadapan Allah di atas muka bumi selama 8,000 jam. Kalaulah hari ini kita tak mampu nak berpuasa selama 13 jam, macam mana kita nak berhadapan 8,000 jam? Hari pertama, belum kita kira hari yang kedua. 30 hari kita kalikan dengan 24 jam, berapa kita dapat? Kira sendiri nanti balik. Maknanya dia, lebih daripada 8,000 jam kita akan berpuasa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Semalam kat sini ada solat gerhana tak? Tak ada. Okey. Semalam ada gerhana, tahu tak ada gerhana semalam? Tengok tak gerhana semalam? Tengok kan, cantik ke? Ada yang sempat ambil gambar ke? Ada. Satu hari Nabi bagi tahu kepada Abu Mas'ud. Nabi bagi tahu kepada sahabat Nabi bernama Abi Mas'ud. Allah ciptakan matahari dan bulan adalah salah satu tanda kebesaran Allah dan tanda kekuasaan Allah. Kenapa Allah sebut, aku ciptakan matahari, aku ciptakan bulan untuk bagi pengajaran kepada kamu. Kamu lihat inilah kekuasaan Allah. Kerana kalau kita tengok jarak matahari dengan bumi, jauh mana? 150 juta kilometer. Suhu di dataran matahari 5,500 Celsius. Tapi hari ini, tepat jam 12 tengah hari, 1 petang, kenapa kita boleh rasa haba-haba panas daripada matahari? Sebab itulah kekuasaan Allah. Aku nak tunjukkan kepada kamu, walaupun matahari itu jauh dengan bumi, kamu akan tetap berasa kepanasan. Sebab itulah Allah mulakan, aku datangkan matahari, aku ciptakan matahari dan bulan, kata Nabi, untuk memberi pengajaran, dan Allah nak tunjuk kekuasaan Allah. Nabi sambung, tujuan Allah jadikan gerhana untuk menakut-nakutkan manusia supaya manusia risau dan manusia kagum dengan kebesaran Allah. Tapi lain cerita yang berlaku Ustaz. Bila gerhana berlaku, ramai yang DM, ramai yang message. Ustaz, bila gerhana berlaku, adakah Imam Mahdi akan keluar di bumi Mekah? Ustaz, berlaku gerhana matahari pada bulan Ramadan semalam. Adakah Dajjal telah pun keluar di Isfahan? Dalam keadaan di Isfahan sedang berlaku peperangan? Adakah begitu Ustaz? Jawapan saya bukan.
Setiap tahun akan ada persoalan-persoalan begini. Allah datangkan gerhana bukan nak menunjukkan yang Dajjal keluar. Allah datangkan gerhana bukan nak menunjukkan yang Imam Mahdi keluar. Tapi lebih tinggi dan lebih besar daripada itu, Allah nak tunjukkan kebesaran Allah kepada kita. Ya, memang benar. Dalam hadis Nabi, Nabi sebut, satu hari nanti kamu akan bertemu. Pada satu zaman, Dajjal akan keluar di Isfahan. Isfahan di Iran. Dan ketika Dajjal keluar, 70,000 pengikut yang berada di belakang Dajjal, pada hari pertama Dajjal keluar, lengkap dengan bersenjata. Dan mereka dalam kalangan Yahudi. Dan kita tak nafikan, di Isfahan pada hari ini, ada sekumpulan Yahudi yang tinggal di situ. Tapi adakah berita itu, peristiwa itu akan berlaku pada hari ini? Bukan. Hari ini, lebih baik kita fokuskan kepada amal ibadah kita dalam bulan Ramadan daripada kita duk fikir perkara-perkara yang belum tentu lagi datang. Dajjal tidak akan keluar selagi mana air sungai Furat tidak kering. Dajjal tidak akan keluar selagi mana tidak berlaku satu zaman Nabi gelarkan zaman itu fitnah ahlas, peperangan demi peperangan. Kalaulah dah berlaku peperangan demi peperangan sehingga kan tidak ada satu tempat yang aman di atas muka bumi, Dajjal akan keluar. Sebab keyakinan mereka, Dajjal ni nak keluar ketika mana berlaku satu kekecohan demi kekecohan di atas muka bumi. Tapi selagi mana ada tempat yang aman, yang boleh kita lebih baik kita fikir macam mana hari ini kita nak capai satu tahap supaya Allah pandang setiap amal ibadah kita pada hari ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali, boleh akhir sekali? Boleh. Akhir sekali pada hari ini saya nak kongsikan. Kita ada berbaki mungkin 15 hari plus minus untuk kita masuk dalam bulan Ramadan, betul tak? Ada plus minus kita masuk dalam bulan Ramadan 15 hari paling kurang. So, apa yang boleh kita buat dalam 15 hari ini? Yang boleh kita lakukan dalam 15 hari ini, lakukan segala amal ibadah yang kita tahu. Buatlah apa jenis yang kita nak buat, buatkan. Tapi jangan pernah kita lupa untuk kita bersedekah walaupun sedikit. Kerana Allah tak pandang berapa banyak yang kamu nak sedekah. Allah tak lihat kamu sedekah hari ini 100, esok RM10, lusa RM1, pulat 10 sen. Selepas tu tak bagi terus sebab dah habis. Allah tak pandang, tapi Allah pandang setiap keikhlasan yang kita bagi dalam ibadah. Sebab itulah ada di antara satu hadis Nabi SAW. Satu hari seorang lelaki datang bertemu dengan Nabi. Satu hari seorang lelaki datang bertemu dengan Nabi SAW. Lalu lelaki tadi tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling terbaik dan mendapat pahala yang paling besar ya Rasulullah yang boleh aku lakukan?" Seorang lelaki datang bertemu dengan Nabi. Cerita ini dilihat dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nanti boleh bincang siapa Abu Hurairah sebenarnya. Banyak hadis daripada Abu Hurairah, walaupun Abu Hurairah dengan Nabi ni tak lama pun duduk dengan Nabi. Masa Abu Hurairah bersama dengan Nabi tak lama, tapi banyak hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dalam keadaan itu, Abu Hurairah mendapati ada seorang lelaki datang bertemu dengan Nabi. Tanya soalan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sedekah apakah yang paling bagus dan paling banyak pahala yang boleh aku buat pada hari ini?" Maka apa jawab Nabi kepada lelaki tadi? "Kamu bersedekah. Yang paling bagus dan paling banyak pahala yang kamu boleh buat adalah ketika mana kamu bersedekah dalam keadaan kamu sedang sihat. Dalam keadaan kamu masih lagi muda. Dalam keadaan kamu masih lagi belum bersara. Dalam keadaan kamu masih lagi gagah untuk bangun. Tidak ada penyakit. Kamu bersedekah. Maka sedekah itulah lagi afdal, lagi banyak pahala daripada kamu bersedekah ketika mana kamu dah ada sakit." Hari ini kebanyakan orang sakit baru nak bersedekah. Dia tahu ajal dia nak sampai baru dia bersedekah. Jangan tunggu begitu baru nak bersedekah. Nabi sambung, kamu bersedekah ketika mana kamu rasa seperti kamu dah nak miskin.
Ya, dalam kalangan kita ni tahu berapa banyak akaun yang ada, duit akaun yang ada dalam bank kita. Kita tahu. Tipulah kalau tak tahu. Setiap orang tahu berapa banyak nilai yang baki dalam akaun bank. Tapi kita tetap bersedekah walaupun kita tahu duit dalam akaun bank kita dah mula merosot, dah mula sedikit, dah mula sedikit. Dan ketika kita bersedekah dalam keadaan kita risau yang kita jatuh miskin, Allah akan ganjarkan satu ganjaran yang luar biasa kepada kita. Allah akan ganjarkan satu luar biasa kepada kita. Akhir sekali Nabi sebut, dan kamu bersedekah yang paling banyak pahala yang boleh kamu dapat ketika mana kamu bersedekah dalam ketika kamu berangan-angan nak jadi orang yang kaya. Kita angan-angan nak jadi orang kaya bermakna kita simpan duit, tapi kamu tetap bersedekah. Itulah sedekah yang paling banyak mujarab dan paling banyak pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada soalan ke? Dengar aja, kita buka soalan lah pula. Tak ada soalan, kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yang kita boleh kongsikan pada pagi ni. Yang pertama, saya mulakan cerita kita tadi berkaitan dengan dunia. Dunia yang kita huni pada hari ini tidak ada apa-apa pun di sisi Allah. Dunia ni, kalau kita tengok, kalau nak dibandingkan dunia dengan alam akhirat, satu hari, hadis daripada Sayyidina Qais. Satu hari hadis daripada Sayyidina Qais, sabda Nabi SAW. Nabi sebut bandingan di antara dunia dan akhirat adalah ketika mana kamu ambil satu jari, kamu celuk jari kamu di lautan. Kamu angkat jari kamu, air yang menitis itu adalah dunia. Lautan yang besar itu adalah akhirat. Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah. Seandainya kata Nabi, dunia itu ada nilai di mata Allah, meskipun nilai itu sebesar sebelah sayap nyamuk, maka nescaya orang yang kafir, orang yang tinggal solat, orang yang tidak beriman tak boleh makan. Sebab dunia itu ada nilai di sisi Allah, maka orang kafir, orang yang tak solat, orang yang tak beriman, tak tutup aurat, takkan boleh makan, takkan ada rezeki. Sebab rezeki kita ketika itu bergantung kepada keimanan kita. Jadi ustaz lagi kaya. Jadi tuan guru lagi kaya. Jadi mufti lagi kaya. Sebab dinilai mengikut keimanan. Tapi Nabi sebut, walakin disebabkan dunia ni tak ada nilai dan tidak ada harga di mata Allah, siapa yang berusaha, aku bagi. Meskipun kamu beriman, aku bagi. Meskipun kamu tak beriman, aku bagi. Sebab Allah memandang usaha kamu. Sebab dunia ini hanyalah sementara. Yang kedua saya kongsikan tadi berkaitan dengan ibadah badiru bil amal. Dalam bulan Ramadan, tak lain tak bukan kita kena perbanyakkan amal ibadah kita. Jangan pernah kita sia-sia peluang yang Allah bagi kepada kita pada tahun ni. Sebab belum tentu lagi Ramadan pada tahun depan kita boleh jumpa lagi. Belum tentu lagi Ramadan pada tahun depan kita boleh jumpa lagi. Sebab di sana ada satu hadis Nabi, mautul faj'ah, mati mengejut. Mati mengejut ni siapa pun boleh dapat. Dan ramai di antara orang di luar sana, mereka jaga makan, jaga minum, supaya tidak diserang kencing manis, tidak diserang serangan jantung, sebab takut mati disebabkan kencing manis, darah tinggi, jantung. Alhasil, Allah takdirkan dia mati disebabkan kemalangan. Sia-sia jaga makan. Alhasil, Allah matikan dia dengan kemalangan. Tapi janganlah cakap macam tu. Tapi bermakna kita tak tahu sebenarnya kematian kita ni bila dan bagaimana. Dan barangkali ada orang yang duduk di atas jalan, highway, jauh perjalanan, possibility untuk kemalangan tu tinggi. Tapi Allah tak takdirkan dia kemalangan, mati disebabkan kemalangan. Tapi Allah takdirkan dia mati disebabkan kencing manis. Baru makan kopi kedai mamak tadi, tiba-tiba mamak terlebih buat gula tinggi, sampai ke kepala, tambah ada hypertension, maka kena serangan jantung. Tak tahu. Semua itu takdir daripada Allah. Sebab itulah yang hari ini kita kena berusaha dan bersihkan diri kita. Bila masa saja ajal itu sampai, kita dah bersedia. Dan yang keempat, yang kita boleh kongsikan hari ini adalah Ramadan yang kita sambut. Satu hari nanti kita akan sambut satu Ramadan dalam keadaan ketika itu dunia dalam keadaan ketidakamanah. Hari ini Malaysia masih lagi aman. Kita patut bersyukur. Dan kita patut risau dan sedih apa yang berlaku di bumi Iran. Walaupun Syiah tak apalah, itu satu sudut Syiah. Tapi bagaimana mereka nak berpuasa dalam keadaan berperang. Bagaimana bumi Palestin mereka nak berpuasa dalam keadaan berperang.
Dah lah tak cukup makanan, kena berpuasa, nak berbuka dengan apa lagi? Tapi kita hari ini diberikan rezeki yang luar biasa. Disediakan makanan pula. Tak perlu fikir makanan lagi. Ada orang sediakan makanan. Plus Allah sediakan lagi kepada kita ibu dan ayah yang baik-baik. Allah sediakan kepada kita anak-anak yang baik. Dan semua tu adalah satu pertanggungjawaban daripada Allah. Dan Allah tanya, wahai fulan, aku bagi kepada kamu anak, bagaimana kamu didik anak kamu? Bagaimana kamu tegur anak kamu? Ketika mana anak kamu salah, adakah kamu tegur ataupun kamu membiarkan anak kamu dengan dosa yang berterusan? Allah akan tanya. InsyaAllah saya rasa itu je dulu daripada saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan pihak pengurusan. Apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang kurang itu datang daripada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, jadikan ilmu yang kami tuntut pada hari ini satu ilmu yang manfaat. Jadikan ilmu yang kami belajar pada hari ini satu ilmu yang memberi bekal kepada kami di alam barzah dan di alam kubur, wahai Allah. Jadikan ilmu yang kami tuntut pada hari ini satu ilmu asbab kami boleh masuk syurga, wahai Allah. Wa amalan mutaqabbala, wahai Allah. Terimalah segala amal ibadah kami, wahai Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, wahai Allah. Dosa yang lepas, dosa yang akan datang dan dosa yang semasa, wahai Allah. Janganlah Engkau pisahkan kami daripada majlis ini, melainkan Engkau ampunkanlah dosa-dosa kami, wahai Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, pasangan kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, muslimin muslimat, wahai Allah. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, wahai Allah. Seandainya Engkau takdirkan kami mati, wahai Allah, janganlah Engkau matikan kami dalam keadaan Engkau tidak redha kepada kami, wahai Allah. Janganlah Engkau matikan kami dalam keadaan kami tidak mempersiapkan amal ibadah secukupnya kepadamu, wahai Allah. Janganlah Engkau matikan kami, wahai Allah, melainkan kami meninggalkan satu zuriat yang boleh bantu kami ketika kami berada dalam kuburmu, wahai Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.